kecak-kacik, anak-anak macam gitu, isteri macam gini, tolonglah, mudah-mudahan diberkati. Dia minta orang dah mati, tawassul. Dan kadang-kadang bila kebetulan doa tadi terkabul, bayar nazar, bawa kambing, bawa ayam. Minta, kalau orang Melayu popular bawa pisang, banyak pisang. Habis Nur kalau bangun dia tengok pisang, dia terrajang dia. Kau ingat aku beruk apa? Bayar nazar. Jadi kubur di tempat peribadatan. Saya bacakan hadis Muslim, kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Jangan kamu solat menghadap kubur, dan jangan kamu duduk di atas dia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam mentafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, apakah makna duduk? Kalau solat menghadap kubur memang disebutkan sebagai syirik. Tapi duduk di atas kubur apa dia? Ini dia tawasul, dan dia ini minta keberkatan, bayar nazar. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita tahu Yahudi ke Nasrani ke Majusi, semua agama-agama ni mereka ada peribadatan di kuburan. Anda sebut apapun agama, perkuburan mereka ada peribadatan. Sebab itu kata Nabi, la'anal yahud, la'anallahu yahudi wal nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kubur orang-orang alim mereka sebagai tempat peribadatan. So kita buka dada kita buka mindah kita. Hari ini kita belajar agama. Kita nak dapat Islam yang genuine, Islam yang asli daripada Nabi SAW. Takut-takut amalan kita nanti tertolak. Lebih takut lagi kalau amalan tadi mengheret kita kepada kesyirikan. Ini yang kita takut. Seorang Islam hari ini kena jaga baik-baik. Ada benda yang mungkin kita boleh tasamuh, kita boleh diplomasi, kita boleh toleransi. Tapi dua benda, akidah dan ibadah, menjaga baik-baik. Sebab tu saya katakan dah kena belajar. Yelah, sampai sekarang orang Melayu masih lagi dia kubur tu, dia nak pergi tu dia ada hari-hari tertentu. Bila pergi kubur tu nak masuk Ramadan, ya kan? Dia bersihkan kubur, hias kubur. Satu Syawal nak say goodbye, bye-bye, pergi kubur macam gitu. Dia nak pergi kubur, pilih hari Jumaat, pergi kubur, baca itu, baca ini, macam-macam. So ini juga dianggapkan ibadat di dalam kuburan. Ini belum lagi kubur Tok Duku, kubur Tok Demak, belum lagi dia cakap wali-wali, lagi teruk, ya tak? So ini yang Nabi takut. Maka itu kata Nabi, awal-awal ni orang jangan pergi kubur lah, senang cerita. Tapi pada hadis yang kita baca, Nabi tengok akhir-akhir di Madinah, ada ulama cakap tahun 6 selepas, ada cakap akhir hayat Nabi, wallahu a'lam. Nabi tengok umat Islam ni dah faham betul. Nabi dah ajar fake-nya, Nabi dah sebut bagaimana tasawur Islam, gambar Islam yang sebenarnya. Kata Nabi, al-an fazuruha, kata Nabi, sekarang ziarahilah. Minggu kemarin saya bawakan sejarah Nabi sendiri waktu Futul Mekah, pembukaan kota Mekah, yang pertama-tama selepas Nabi selesaikan berkhutbah pada orang-orang Mekah, Nabi cakap, ya Allah, aku mohon izinkanlah aku supaya dapat meminta ampun untuk ibuku. Jibril turun, kata Jibril, ya Muhammad, Allah tidak izinkan, la ta'zan, Allah tak izinkan. Sedih Nabi. Pasal orang yang mati tidak dalam Islam, kita tidak boleh doakan. Kata Nabi, ya Allah, kalau begitu izinkanlah aku menziarah kubur ibuku di Mekah. First bila Nabi izinkan sahabat-sahabat, Nabi ini minta izinkan Allah, aku nak menziarah kubur ibuku. Kata Jibril, kalau untuk menziarah kubur ibu kamu, Allah izinkan. So Nabi yang jalan jadi contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tak ada lagi idol, tidak lagi ada lagi idol. Contoh yang terbaik mereka contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah izinkan dan Nabi pergi. Bukan saja aku izinkan kau orang, aku pergi kubur ibu aku. Ibu aku tu tidak mati dalam Islam kerana waktu itu belum lagi sampai Islam. Tapi Allah izinkan aku pergi. Ini minggu lalu katakan fake-nya. Fake dengan betul-betul. Kalau ada orang yang convert, dia masuk Islam, atau mungkin di Australia orang panggil revert, tak kisah. Dia masuk Islam, mak bapak dia tak masuk Islam lagi, mak bapak dia meninggal,
dia boleh pergi ziarah kubur ibu dan ayahnya. Boleh pergi ziarah, ya tak? Bukan pakai baju bunyi dia. Bukan. Bawa miswah lagi, bukan. Kalau perlu lah maksudnya. Kalaulah ibu Nabi yang wafat dalam keadaan tidak Islam boleh ziarah, artinya kubur ibu kita boleh, kubur siapa-siapa pun boleh tak? Kata Nabi, al-an tazuruha, kata Nabi, sekarang ziarah, tak ada masalah. Karena Nabi tahu menziarah kubur ada masalah. Ini yang pengarang bawakan dalam kitab tambahan matan daripada Imam Tirmizi. Kata Nabi, faman arada ay yazura al-kubur, kata Nabi, siapa-siapa yang dia terasa nak menziarahi kubur, falyazur, kata Nabi. Kubur mak dia ke, kubur bapak dia ke, kubur adik dia ke, anak dia ke, saudara mara ke, siapa saja tak? Silakan, tak ada masalah. Kata Nabi, fa innaha tuzakkiru bil akhirah, kerana menziarah kubur ini ada manfaatnya. Di antaranya bila orang pergi kubur, paling tidak punlah diingat tentang mati. Diingat bagaimana nasib dia nanti di akhirat. Diingat kalau dia kat dalam kubur tu macam mana. Dia ingat kalau datang muka dan nakir tanya soalan macam mana. Dia ingat kalau dosanya lebih banyak macam mana keadaannya. Paling tidak itu. So Nabi tahu, maka Nabi izinkan. Saya bawakan tambahan hadis daripada Ibn Majah. Sabda Nabi SAW, fa innaha ibratun, kata Nabi, menziarah kubur ni ada ibrah, ada pelajaran, ya. Wa zikr, dan juga ada peringatan lil akhirah, wa tazhidu fi dunia, dan dia ini paling tidak pun mengurangkan kita daripada tergila-gila kepada kehidupan dunia. So bila Nabi cari masa yang bagus, Nabi cakap sekarang pergilah, tak ada masalah. Tapi apa yang kita pelajari nak beritahu kepada kita, walaupun larangan menziarah kubur telah dimansuhkan, sebaliknya menjadi sunnah apabila seseorang menziarah kubur kalau niatnya, dengar betul-betul, dia ziarah kubur ni kerana niatnya untuk mengingat akan akhirat. Niatnya tadi untuk mengambil faedah daripada menziarah kubur tadi, dan tidak ada ratapan, dan tidak menjadikan kuburan tempat peribadatan. Itu garis bawah kata ulama, sunnah dapat pahala. Minggu lalu saya tutup mendoakan kepada orang yang sudah mati, bukan mesti dikubur. Dengar betul-betul anak-anak ni semua, tolong jangan berhenti daripada doakan ayah dan ibu kita yang sudah meninggal. Doa bukan mesti dikubur. Al-mayyitu yantazir da'watan min ahlihi. Orang yang meninggal itu menanti-nantikan doa daripada keluarganya yang hidup. Bila-bila kita berdoa. Kita ziarah kubur umum. Semua kubur orang Islam kita beri salam dan kita mendoakan umum. Kalau kebetulan ada kubur ayah dan ibu kita, kita pergi dan kita mendoakan secara khusus. Tapi doa umum tak ada masalah. Kalau anda lihat dia tak, sunat memberi salam yang kemarin kita belajar pada hadis yang pertama, tolong rujuk. Hadis yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, 580, 581, 582. Bab ke-66, pengarang bawakan. Saya bacakan kerana minggu lalu mungkin ramai yang tak datang. Hadis yang ke-580, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju min akhir al-lail ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma fir li ahli baqi'il gharqad, rawahu Muslim. Artinya, dan daripada Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila giliran bermalam dengan saya, dengan Aisyah maknanya, beliau akan keluar pada akhir malam ke Baqi', dan beliau akan mengucapkan selamat sejahtera wahai penghuni rumah orang-orang yang beriman, telah datang apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu, dan segala urusan-urusan kamu ditangguhkan esok, dan kami dengan kehendak Allah akan menyusuli kamu semua. Ya Allah, ampunkanlah penghuni Baqi' al-Gharqad. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Minggu lalu sebenarnya kita dah selesai belajar hadis ini. Kita ulang bab yang pertama tadi, kemudian kita habiskan hadis ini.
Maksud hadis ini simple. Kata Aisyah, Nabi kan ada beberapa isteri. Nabi ini berpoligami. Dalam sejarah mengatakan Nabi bernikah sampai 13 kali. Kemarin kita dah cerita. Apabila orang yang berpoligami, di antara benda yang sangat penting adil. Adil daripada sudut umum. Di antaranya membagi-bagikan waktu dengan isteri mereka. Maka ada masa Nabi akan balik sembahyang subuh, pergi rumah Hafsah. Lepas solat Zuhur pergi rumah Ummu Salamah. Lepas solat Asar pergi rumah mungkin Maimunah umpamanya. Tapi bermalam Nabi ganti-ganti. Malam ini rumah Aisyah, malam esok rumah Hafsah, macam gitulah. Jadi Aisyah cerita, kata Aisyah, aneh, tiap kali bila giliran aku ni, Nabi ni bila akhir malam, akhir lail, kita sebutkan akhir malam ni sebelum subuh lah, mungkin setengah jam, 1 jam, tak? Macam di Mekah, Madinah, mereka adakan 2 azan pada solat subuh. Azan pertama bukannya ini masuknya waktu subuh, tapi memberitahu supaya itulah waktu yang terbaik untuk kita solat malam, atau bagi orang yang nak sahur sekiranya mereka nak berpuasa, itu masa yang cantik. Akhir malam Nabi akan keluar, kata Aisyah, pergi ke Baqi'. Yang dah pergi Madinah semua tahu Baqi' ini tak jauh daripada masjid Nabi dan rumah Nabi, lebih kurang lah kita kata 500 meter je. Maqbarah Al-Baqi', perkuburan Baqi'. Di situ ada banyak jenazah ataupun kubur sahabat-sahabat Nabi. Nabi pergi ke sana, kata Aisyah, yang pertama-tama Nabi akan beri salam, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Selamat sejahtera kepada dar, rumah, penghuni-penghuni orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi sebut, wa ataakum, dan telah datang kepada kamu ma tu'adun, apa yang telah dijanjikan. Artinya kamu ni telah melalui apa yang Allah janjikan. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, kamu dah wafat dah, kata ghadan mu'ajjaluna, kata Nabi, urusan-urusan kamu nanti ditangguhkan. Maksudnya bila nanti ditiup sangkakala yang kedua, bukan yang pertama kiamat, yang kedua hari kebangkitan, alam akhirat, akan dikumpulkan semua untuk dipersoalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara syarran yara. Itu maksudnya. Kemudian kata Nabi, wa inna insyaallah bikum la'iqun, kata Nabi, sesungguhnya kita pun akan menyusuli kamu, kata Nabi. Kau jangan takutlah, bukan kau orang seorang mati, aku pun akan mati. Entah besok lusa kita mati. Yang ini, kata ulama, hikmah, tujuan kita menziarah kubur. Bila kita masuk ke pekarangan perkuburan, kita bersalamualaikum ya dar qaumin mukminin, rumah orang mukmin. Matan yang lain, assalamualaikum ya ahli diyar. Nabi gunakan jamak, Nabi gunakan ini plural, wahai penduduk-penduduk kampung. Tadi rumah, ya tak? Kadang-kadang direct, ya ahli kubur, wahai penghuni-penghuni kubur. Kita beri salam, selamat sejahtera. Tapi kita nak ambil pengajaran, korang dah meninggal, next time aku pula datang macam itu. Ini yang disebutkan. Barulah Nabi doa, Allahumma fir li ahli al-Baqi' al-Gharq. Kata Nabi, ya Allah, ampunkanlah dosa segala penghuni-penghuni Baqi' al-Gharqad. Kata ulama, nama asal Maqbar al-Baqi'. Kerana Gharqad ni nama pokok yang berduri. Mungkin di perkuburan tu banyak pokok-pokok yang berduri yang namanya Gharqad, maka terkenal. Dia cakap Baqi' maklum, tapi nama dia betul adalah yang ini Baqi' al-Gharqad. Macam kita sebutlah kubur dekat Chua Chu Kang, semua orang tahulah dekat. Tapi Chua Chu Kang ni ada macam-macam, ada pusara aman, ada pusara abadi, ya. So kita sebut pusara abadi. Orang tahu yang nombor 2 yang sekarang ni, lebih kurang macam itu. 3 benda yang ada. Bila kita pergi kubur, pertama niat kita nak mengambil iktibar. Orang tadi dah lalui, ya tak? Kita ni macam mana nasib kita? Kita sebut, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jangan risau, aku pun akan menyusuli, ya tak? Tapi kita doakan mereka. So beri salam, ambil pengajaran, dan dia ini mendoakan kepada mereka. Tolong rujuk buku. Next, pengarang bawa hadis yang ketiga ataupun hadis yang ke-581 menurut urutan buku. Hadis yang berbunyi, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum assalamu alaikum ya ahli diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ni dia doa yang lain. As'alullahu lana wa lakumul afiyah, rawahu Muslim. Artinya, dan daripada Buraidah, semoga Allah meredainya, ia berkata, Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, ini sahabat-sahabat, apabila mereka hendak menziarahi kuburan, hendaklah salah seorang daripada mereka mengucap, selamat sejahtera kepada kamu, wahai penghuni-penghuni kampung, daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menyusuli kamu. Kami memohon semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami dan kamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia macam hadis sebelum, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis sebelum Imam Muslim mencatatkan dalam kitab sahihnya, sama dalam kitabul janaiz, kitab jenazah, bab ad-du'a 'inda dukhul maqabir, doa ketika masuk kepada perkuburan, wa du'a li ahli kubur, dan doa kepada penghuni-penghuni kubur. Kalau hadis sebelum 974, yang ini hadis 975 dalam kitab Sahih Muslim. Kali ini wa an Buraidah, daripada Buraidah. Kemarin hadis yang ke-579 turun rujuk, itu juga diceritakan oleh Buraidah bin Al-Husayn Al-Madini. Jadi kita tak payah cerita lagi, kita langsung pergi pada matan hadis. Hadis yang ke-581 ini Buraidah menceritakan, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Ini mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Kalau hadis sebelum Nabi yang baca, sunnah kerana Nabi buat. Hadis ini double standard, Nabi baca dan Nabi ajarkan. Ini yang pengarang bawah. Apa yang Nabi ajarkan? Iza kharaju ilal maqabir, apabila seseorang pergi ke perkuburan. Maqabir jamak kepada kubur, maqabir makbar, perkuburan. Maka kata Nabi, kalau kamu ni ramai-ramai pergi ke kubur, ayyakula qailuhum, hendaklah salah seorang daripada kamu berkata, qailuhum, salah seorang daripada kamu. Ini yang kita katakan sunnah kifayah. Kita pergi salam ni, kalau kita datang satu tempat, ada 5-6 orang, kita 2-3 orang, salah satu daripada kita yang ucap salam. Tak payah 50 orang tak salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau 50 orang nak jawab dia pingsan 50 kali, tak? So salah seorang daripada kita yang ucap Assalamualaikum, memadai, tak? Yang nak jawab tadi ada 15 orang, tak payah semua jawab lah. Satu orang jawab, memadai. Itu sunnah kifayah dipanggil itu. Jadi hukumnya macam itu. Kalau misalkan kita pergi kubur ada 5-6 orang, salah satu daripada kita ni kena sebut Assalamualaikum, macam itu. Assalamualaikum ahli diyar. Yang tadi Assalamualaikum ya dar, rumah. Yang ini diyar, jamak, kampung. Jadi kita ucap Assalamualaikum ahli diyar, selamat sejahtera kepada penghuni-penghuni kampung, minal mu'minin wal muslimin, daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Jadi kalau hadis sebelum Nabi gunakan perkataan dar, rumah. Kali sini Nabi gunakan perkataan dia, iaitu kampung. Dia samalah, cuma mungkin gaya bahasa Nabi kerana kali ini ramai orang yang datang. Kenapa Nabi sebut Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, selamat sejahtera kepada penghuni-penghuni kampung, orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Kerana di Bakit ni asalnya kubur Yahudi pun kat situ, kubur Nasrani pun kat situ, kubur Majusi pun kat situ kan, bercampur baur. So Nabi beri salam kepada yang khusus, orang yang beriman dan juga orang-orang yang Islam saja. Ini kata para ulama, wallahu alam. Nah, anda tengok Nabi tetap ambil iktibar. Kata Nabi, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah kami akan menyusuli kamu. Dengan kehendak Allah, kita tak tahu besok lusa. So ini iktibar. Kita iring jenazah ke, tak? Kita iring jenazah ke kuburan, iktibar ambil. Kita angkat ni,
Tak besok lusa aku agaknya kat dalam jenazah, ya, dalam keranda macam itu. Tak? Kita mandikan jenazah, tak besok lusa aku pula dimandikan macam itu. Bukan dia mandikan jenazah, lepas tu dia bilang orang, betul tak? Dia itu action ahli menjubah, kita mandikan jenazah ni angkong cak popai lagi. Mau jaga baik-baik. Faham tak? Dia bukan cerita pasal orang. Ya, bersukut. Di antara perkara yang kita kena tekankan, orang tak boleh senyap mulut dia, tak boleh mandikan jenazah. Dia cerita yang baik-baik je, kita tak boleh. Dia angkat jenazah, ya tak? Dengan besok lusa aku pula dalam keranda ni, ya? Macam itu. Dia bukan angkat jenazah, berat lah. Dia ni banyak dosa. Lawa cakap banyak dosa. Dia pergi ke perkuburan, ya tak? Wa inna insya'Allah, ya tak? Dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bikum lahiqun, kami akan masuk. Dia pergi kubur ni, dia boleh nangis. Nangis ni bukan apa, dia fikir kalau aku kat dalam ni macam mana masuk macam itu. Ini Nabi sebut pada hadis sebelum dan hadis yang kedua. Yang last baru Nabi doakan, as'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan. Saya artikan al-afiyah ni keselamatan. Semoga Allah berikan kesejahteraan, keselamatan, keberkatan kepada kamu dan kami. So anda tengok ada 3 adab apabila kita pergi kubur. Pertama, bagi salam umum. Ya, tak assalamualaikum mak, dah tak macam gitu tak. Mak dia nak pergi kubur kan, kubur mak dia, assalamualaikum mak, tak payah. Assalamualaikum bapak, tak payah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya darul qaumil mukminin. Assalamualaikum ya ahlul diyar. Umum. Ya. Beri salam kepada semua. Ambil iktibar dan doakan kepada semua ahli kubur tadi. Nanti kalau kita pergi kubur saudara kita ke mak kita ke, itu antara kita dengan mak kita, waktu itu kita doa yang khusus, tak ada masalah. So hadis pertama ada 3, salam, ambil iktibar dan doa. Hadis kedua pun sama, adanya salam umum dan adanya iktibar dan doa. Hadis ketiga tolong rujuk yang terakhir pengarang bawakan, hadis yang ke-582. Hadis yang berbunyi wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qubur Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya, dan daripada anak laki-laki kepada Abbas, semoga Allah meredai kedua mereka, ia berkata Nabi SAW melalui kuburan di Madinah, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke kuburan tersebut, lalu beliau mengucap selamat sejahtera kepada kaum, selamat sejahtera kepada kamu wahai penghuni-penghuni kubur, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu telah mendahului kami dan kami pasti akan menyusuli kamu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadis itu hasan. Disebutkan rawahu Tirmizi. Kali ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya sama, Kitabul Janaiz, kitab jenazah, babnya ma yaqulu 'inda ziyaratul kubur, bab pelajaran apa yang harus diucapkan apabila kita menziarah ke kuburan. Hadis yang ke-1053. Imam Tirmizi komen, katanya waqala, berkata Imam Tirmizi hadisun hasan. Hadis ini hanya berderajat hasan. Hasan belum tentu sah, tapi tidak dhaif. Dia hanya baik. Dalam bacaan saya, ulama-ulama komen hadis yang ke-582 ini, ramai ulama yang mendhaifkan. Tapi kita KIB, kita nak ambil pengajaran apa yang boleh kita dapat pada hadis ini. Katanya An Ibn Abbas. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, anak laki-laki kepada Al-Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas pakcik Nabi, Muttalib, Abdul Muttalib datuk Nabi. Jadi Abdullah ini sepupu Nabi. Sebenarnya kita cerita tentang Abdullah ni lama. Saya catat di sini 1 hari bulan 7 2010, lama. Tapi oleh kerana masa dah time, kita KIB lain kali. InsyaAllah I'll be back. Lain kali kita cerita lagi. Kita langsung pergi pada matan hadis saya nak tutupkan malam ini. Abdullah bin Abbas menceritakan kali ini lain. Kata Aisyah kemarin, Nabi pergi ke kubur.
Kemudian diceritakan dari Huraidah lain pula ya tak, Nabi ajarkan. Kali ini kata Abdullah bin Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qubur Madinah. Nabi melalui. Nabi tidak iring jenazah, Nabi tidak ziarah, tapi Nabi melalui. Cakaplah Nabi nak pergi ke sana, kubur kat situ. Umpamanya Nabi jalan, Nabi tengok kubur tadi, Nabi menghadapkan wajahnya. Itu maksudnya. Ulama mengatakan, disebutkan di kubur Madinah, ada yang cakap kubur Baqi'. Kerana itulah satu-satu kubur di dalam kawasan ini Madinah, dekat dengan Masjid Nabi. Tapi ada cakap di luar sedikit kubur-kubur yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin jauh sedikit ada banyak kubur-kubur lah. Di Madinah ni banyak. So bagi saya tak penting. Yang penting kita nak cerita apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Bila kata Abdullah bin Abbas, aku berjalan dengan Nabi, tiba-tiba bila kita melalui perkuburan, padahal Nabi tidak menziarah kubur, Nabi hanya menghadapkan, disebut itu. Disebutkan fa'aqbala alaihim wajhihi. Nabi menghadapkan muka Nabi ke arah perkuburan itu. Cakaplah Nabi yang sini, kubur situ, Nabi hadap, Nabi mengarahkan wajahnya ke kubur tadi. Ini yang saya sebutkan tadi. Anda ingat dengar? Dia tiga. Kadang-kadang kita menziarah kubur, kita rasa dah lama tak pergi ziarah kubur ni dah. Kubur mak kita. Sampai termimpi-mimpi banyak kali. Minggu kemarin mimpi mak datang jalan itu. Dia cerita dengan isteri dia, "Yang semalam abang mimpi mak lah." Si dia tanya, "Apa mak bikin?" "Tak ada, mak tengok je." Malam ni pula tidur mimpi pula mak datang masak muka dia kan. Mungkin kita tak doakan, dia terasa dah lama saya tak ziarah kubur mak, dia nak pergi kubur, tak masalah. Atau kadang-kadang dia terasa dia nak, aku ni dunia je, kerja terus tak, hore-hore hura-hura je, jarang nak ingat agama ni. Sekali-sekali pergi kubur, dia pergi ziarah. Okey, anda pergi ziarah, salam, doakan, ambil iktibar. Kadang-kadang kita iring jenazah, angkat jenazah atau ikut jenazah perkuburan, masuk makbarah, masuk aja permukaan, tak? Muqaddimah. Pergi salam, ambil iktibar dan doakan. Yang ini tak niat nak pergi ziarah, tak niat pun angkat jenazah. Cuma kita jalan saja, pass by orang cakap. Sunnahnya menghadapkan muka kita ke perkuburan tadi, kita ucap assalamualaikum ya ahlal kubur, direct kali ini. Salam selamat sejahtera kepada penghuni-penghuni kubur. Kali ini direct. Kan sebelumnya dah kaum mukminin, rumah orang-orang yang beriman. Next, jadi sebut ya ahlal diyar, wahai penghuni-penghuni kampung. Kali ini direct assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa doanya? Yaghfirullahu lana wa lakum. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka dan dosa kami. So dia ada lagi yang disebutkan di sini, salam dan doa. I'tibarnya antum salafuna wa na'nu bil athar. Dua benda. Kamu telah mendahului kami. Kata orang yang belajar fiqh, dia tahu adanya ulama-ulama salaf. Orang Arab cakap fi salifil usbu', pada minggu-minggu yang lalu, yang terdahulu, salaf, orang terdahulu. So ada ulama salaf, ada ulama khalaf, ulama yang terkini. So antum salafuna, kamu telah mendahului kami, wa nahnu bil asar, dan kami pasti akan mengikuti kamu. So sama, ada salam, ada doa, ada iktibar. Dan ini hikmah apabila kita menziarah kubur. Walaupun Nabi tak ziarah kan, Nabi jalan je, kata Abdullah bin Abbas, Nabi jalan. Dalam hadis Abu Daud, Abu Hurairah pun sama. Abu Hurairah nampak Nabi jalan ni nak balik rumah, jalan daripada Masjid Hijabah. Habis jalan nak balik rumah, Abu Hurairah kejap,